Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna tasiru kullu 'asirin 'alaika yasir. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta as-sa'ba sahla faj'al kulla sa'bin 'alaina sahla. Tuan Imam serta pembantu-pembantu, Tuan Bilal dan pegawai-pegawai Surau An-Nur, alhamdulillah pada petang ini saya dapat menghadirkan diri ke surau yang berbarakah ini. Mudah-mudahan insyaAllah saya tadi dihantar oleh isteri. Dia lupa malam ni dia ada program. Oh, dia kata ada pengajian, ya Allah. Dia hantarkan balik. Nanti dah habis mengaji dia datang ambil. Dia ada program lepas maghrib. Jadi ya, syukur alhamdulillah. Yang saya rasa tak sedap lah. Jangan-jangan ini kali terakhir tak saya ke sini. Dah naik kata sampai 11,000 lebih lah. Ya. Takut Ramadan ini tarawih kita macam dululah, orangnya terhad ataupun jawatan kuasa saja atau pegawai-pegawai surau saja yang boleh. Ya, alhamdulillah sekarang ni mudah-mudahan berterusanlah seperti ini. Sembahyang Jumaat pun orang sangat semangat, ramai. Dulu ada orang cakap ini kalau masa itulah, kalau sembahyang Jumaat pun tak dikasih ataupun sembahyang Jumaat pun terbatas kepada beberapa orang saja. Kalau lama macam ni, siap lepas ni orang dah malas dah pergi, dah tak ada lagi, dah tak semangat lagi lah pergi masjid. Oh, rupanya tak betul lah. Kebimbangan itu tidak betul. Ya, bila buka aja ini mula-mula sebelum ni walk in. Lepas tu tak ada payah walk in lagi, pakai masuk aja, tapi syarat jangan sampai azan. Ada azan tutup pagar. Ya, alhamdulillah orang makin ramai, semangat ya. Ya, agama ini Tuhan yang punya. Dan Tuhanlah yang menentukannya dan yang menyelamatkan dia. Inna dinu lillah. Ya. Tuhan yang punya. Ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Sebelum masuk itu ada sikit cerita. Katanya sekarang ini ada timbul ajaran sesat, ya, datang daripada Perak, dibawa oleh orang dari Terengganu. Sesatnya itu dia mengamalkan pegangan ilmu Jawa. Apa tu kulang kaling? Apakah namanya kulang kaling? Itu tuan cari dalam internet. Saya pernah ternampak
kulang kaling menang galing kulang kaling. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dia mempunyai kegiatan ekonomi, perniagaan, pertubuhan itu namanya Dewan ada DPEI, Dewan Pencergasan ataupun Dewan Pemantapan Ekonomi Islam. Atas nama ekonomi itu dia masuk unsur-unsur agama, memanipulasikan agama. Untuk tujuan-tujuan perniagaan. Ini banyak. 20 tahun yang lalu, masa saya di Kampung Jawa, saya mengajar di Samudin, ada satu tuan-tuan menggali ingat, masuk surat khabar, satu kumpulan yang menggelarkan diri mereka tu sebagai kumpulan kapal Nabi Nuh. Wah, ingat lagi ke? Kapal Nabi Nuh. Tempatnya di bukan Sejangkang, Rantau Panjang dan di Mero. Di Mero tu ada bangunan yang macam kapal. Dia kata inilah dia kapal Nabi Nuh yang akan menyelamatkan umat di akhir zaman nanti kerana ada banjir besar. Sesiapa yang membeli, dia jual minyak wangi. Sesiapa yang jual minyak, yang beli minyak wangi ini, dia sapu dan dia dibenarkan masuk ke kapal itu. Saya pernah nampak kapal tu, tapi sekarang ni saya jalan-jalan cek mana tempatnya dah tak ada dah. Roboh dah. Ramai orang terpengaruh, orang bijak-bijak, orang hebat-hebat. Pegawai bank pun ada letak jawatan ikut kumpulan itu. Pegawai bank letak jawatan ikut kumpulan itu, masuk itu tak tahulah apa. Ini macam skamer jugalah. Bertujuan mengaut kekayaan. Jadi ramai orang-orangnya tu yang jual kereta, yang kereta yang ada dijual, beli Mercedes second hand. Jadi bila dia ada perhimpunan, bila ada mesyuarat ke apa ke, berdiri tu Mercedes belaka. Tapi Mercedes lama lah. Mercedes lama pun Mercedes jugalah. Baki duit daripada jual kereta yang dulu tu untuk infak kepada pertubuhan mereka. Aduh, ramai yang ikut. Lepas ni timbul pula ni lagi. Ada lagi. Esok ada mesyuarat di Jabatan Mufti, ada satu lagi kumpulan sesat. Maknanya tak menang ni, Jaiz tak menang Jabatan Agama nak menangani ilmu-ilmu sesat ini. Tak menang tangan, tak menang tangan. Mereka begitu juga ada unsur-unsur perniagaan dan ada unsur-unsur silat, dan ahli-ahlinya dilatih, diturunkan ilmu silat pukul jarak jauh. Tu dia. Jadi kalau musuh dari sana tu, kita nak pukul daripada sini dah. Jatuh. Hebat. Siapa yang tak tertarik? Wal'iyadzubillah. Tak apalah ilmu pun digunakannya, dan ilmu boleh diturunkan hanya dengan cara sentuhan. Wah, senanglah, tak payahlah datang masjid mengaji ke apa-apa, sentuh je, dah. Dulu yang cara sentuhan itu saya tahu, saya kenal satu orang, dia punya kumpulan itu Budi Suci. Dia ajak saya, Ustaz kalau tak ikut boleh, wiridnya begini. Sekian-sekian ribu. Tapi payah sikit Ustaz. Kalau Ustaz tak mudah, pergi jumpa tok guru tu, bersalam dengan dia, gitu, ilmu masuk ke dalam. Dah tak payah lagi dah zikir.
Ya, begitu sekali mudahnya ya. Apa faedahnya? Macam-macam lah. Ilmu mempertahankan diri, perubatan-perubatan. Jadi umat Islam ini ambil sikap yang benar, selalu berdamping dengan masjid dan surau, dengan pengajian-pengajian dan ulama-ulama, orang-orang alim, ustaz-ustaz yang berautoriti, yang ada tauliah. Jangan sembarangan. Ambil sikap seperti cerita luncai terjun dengan labu-labunya. biarkan. Ada dengar benda-benda pelik macam tu, kena tabayun. Siapa yang ngajarnya? Apa yang diajar? Dah ke dapat kebenaran? Ya kena minta. Ada orang jawab, nak ngajar agama pun nak dapat kebenaran juga ke? Bukankah Allah yang bagi kebenaran? Iyalah, betul lah. Tapi yang kamu ini, apa yang kamu bawa? Sedangkan Nabi menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi tes dulu, panggil Muaz, kamu akan dihantar ke negeri gini. Sampai ke sana nanti apa kamu nak buat? Di antara soalannya itu, di sana nanti aku tak ada. Kalau ada timbul perkara-perkara baru, macam mana kamu nak menghukum? Muaz pun jawab, Jan. Akhirnya Rasulullah bersetuju. Rasulullah pegang dada dia. Alhamdulillah, macam yang aku ndak. Itulah jawapan kamu tu, macam yang aku ndak. Itu macam temu duga jugalah, ya. Janganlah kata, nak ngajar agama pun nak kena ada tauliah ke, nak kena ada temu duga ke? Ya, belum tentu. Sekarang ni tahun sudah ke ada satu orang masyhur hafaz Quran, tapi dia tidak mempunyai asas agama. Dia ada mengeluarkan pendapat tak mengenai Tuhan apa-apa ke, dan pejabat agama dapat panggil dia, nak temu duga, panggil dia. Dia ada tauliah. Akhirnya dia tidak mau datang dan tauliahnya dipulangkan. Dia pun bertaubat, istitabah, ya, wal-a'yadzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kalau keadaan kesihatan, keadaan COVID ini masih boleh lagi, tapi rasanya ini ada sekali lagi pengajian kita, iaitu bulan depan lah, bulan Sya'ban, ya. Ini dah Muharram, lepas tu bulan Sya'ban ada sekali lagi, lepas tu habislah Ramadan lah. Ramadan kita tarawih lah kalau Allah Ta'ala izinkan. Kalau tidak, tarawih di rumah lah, masing-masing jadi imam. Ayahnya jadi imam, maknya jadi Bilal. Jadi eloklah dah dicari-cari buku tarawih tu. Ini nak baca macam mana, Yang di masjid di surau pun begitu juga. Doa-doa tarawih itu sudah hafal ke tidak? Jangan dah berapa tahun jadi imam masih lagi baca kat buku ke? Maknanya kurang usaha. Usaha lebih sikit. Baca tu betul lancar, tak tergagap-gagap. Apa tu doa kamilin? Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa fadailika muaddin lis salati hafizin li zakati fa'ilin wa lima andaka talibin wa li'afika rajin bil huda mutamassikin, amin. Lepas tu Bilalnya
juga kena lancarlah. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ada yang empat tau ke yang subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati waruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sudah ada prepare. Sepatutnya saya di surau lain saya beritahulah, ni Bilal imam-imam kita kumpulkan buat satu brainstorming ke apa ke, buat latihan supaya nanti kita menghadapi Ramadan, kalau dibenarkan kita tarawih di surau, perjalanannya beres, tak ada salah-salah, tak ada tergagap-gagap. Buku risalah apa semua dah ada kat masjid, kat surau dah ada lah. Tiap tahun buka. ada surau yang bacaan-bacaannya tu ditulis besar, dipampangkan macam tuan punya surah sejadah tu lah. Jadi letak sini Bilal tu senang baca subhanallah ma'bud, subhanallah mawjud, subhanallah hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmum pun yang ngantuk-ngantuk pun seronok juga, ya. Sebagian orang tak mau tu, dia kata bid'ah, terpulanglah. Benarnya kita tidak mewajibkan. Di Mesir celah-celah antara 4 rakaat itu 2 rakaat masuk 4 rakaat dia baca qul huwallah 10 kali. Okey juga. Baca ramai-ramai qul huwallah 10 kali. Buat lagi 2 rakaat. 2 rakaat lagi. Ada tempat yang tiap-tiap 4 rakaat tazkirah. Tiap-tiap 4 rakaat tazkirah. Tazkirah yang mudah-mudah, yang menuju kepada amalan, yang memberikan keinsafan. Tak ada pula yang katakan bid'ah. Mana-mana ajalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik tuan-tuan, kita masuk kepada bahagian sifat 20. Saya ada forwardkan gambar buku ini pada Tuan Haji Jerazak. Boleh didapati di mana? Shopee. Order. Alah, tak mahal lah. Jadi kalau tak ada pun letak dekat perpustakaan kita sini. Jadi sesiapa yang berhajat, saya tengok bahasanya tidaklah begitu payah, mudah aja. Dan ada orang mempelekeh pengajian sifat 20 ni, dipelekeh dan diejek. Kan ada tak tengok dalam YouTube? Masyhur, doktor tu masyhur sebelah utara sana. Dia kata ada orang mengajarkan sifat 20 ni dengan payah sekali. Dia kata sifat 20 tu payah. Macam mana dia punya ajarannya? Allah itu ada, lawan-lawan tiada. Oi, begitu ke? Tak adalah orang cakap Allah tu ada bila lawan tiada. Allah tu mendengar, lawan-lawan pekak. Weh, bukan gitu. Itu saja tak. Kalau dah hati tak setuju lagi dibuat-buat begitu lah. Tak adalah orang kata Allah tu bila kena lawan ni hilang dia punya sifat, dia ganti dengan ni. Mula-mula mendengar, walaupun dilawan jadi pekak pula dia. Mula-mula pandai boleh berkata-kata bila dilawan. Dan ada orang tolong jawab. Saya sangat berterima kasih. Ada orang tolong jawab. Dia uploadkan satu orang makcik tua. Saya ingat bukan dia 70 lah, mau 80 ke 90 umurnya, boleh menyebut sifat 20 tu dengan lancar, dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan dalil akal sekali. Tak ada pun payah.
Kamu saja yang kata payah. Dia kata bila mengajar sifat 20 ni, ustaz-ustaz mengajar supaya dipayah-payahkan. Jadi bila benda tu payah, orang lain tak dapat, ranggilah, dia kata. Belagaklah. Ustaz-ustaz ni belagak. Dah orang lain tak dapat. Ni ilmu ni aku seorang aja, orang tak dapat. Itu berniat, kenyataan yang berniat tidak baik, ya. Wallahu alam. Kita baca, ya. Sifat yang wajib 20 bagi Allah Ta'ala. Yang pertama itu, ya, wujud. Al-wujudu. Baca, ya. Pasal apa namanya, pengajian berkitab, bacalah. Di antara sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat wujud, artinya ada. Allah itu ada. Dengan arti bahawa wujudnya Allah itu wajib menurut akal. Wajib menurut akal. Wajib pada hukum akal. Tuan-tuan ingat tak, hukum akal tu ada berapa? Ya? 3. Hukum akal tu ada 3. Apa dia? Tak dengar. Wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, harus. Wajib, mustahil, harus. Itu hukum akal. Wajib tu apa dia? Ada orang kata, senang je ustaz. Wajib tu kalau tak buat berdosa. Kalau buat dapat pahala. Bukan. Itu bukan hukum akal, itu hukum syarak. Hukum akal, wajib ini suatu yang memang mesti begitulah. Akal kita mengiktiraf itulah begitu. Yang kata mustahil, mustahil, akal kata benda tu tak berlaku, tak ada. Apa contohnya wajib? Contohnya, bapa saya lelaki, mak saya perempuan. Itu wajib. Akal boleh terima. Ya ke? Iyalah, betul lah, bapa kamu lelaki, takkanlah bapa kamu perempuan. Itu akal boleh terima. Wajib itu suatu yang akal boleh terima. Ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Yang kata mustahil pula, mustahil pula akal tak boleh terima. Apa contohnya? Bapa saya perempuan, mak saya lelaki. Tak boleh terima lah. Mustahil kamu ni apa? Tak betul kot. Mublawak kata orang sebelah sana. Mublawak weh. Aduh pula bapa perempuan, mak lelaki. Itu mustahil. Yang harus ni boleh-boleh. Anak saya perempuan. Iyalah. Perempuan pun ada, lelaki pun ada. Itu, ya. Itu dia katakan hukum akal. Jadi wajib, wujud itu sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang artinya Allah itu ada. Dan adanya Allah itu pada akal wajib. Akal kata, iyalah memanglah. Mana kau tahu? Ya ada dalil-dalilnya. Yang kata, orang dulu kata baharu sekalian alam, maksudnya alam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itulah wajib. Takkanlah dia berlaku sendiri. Takkanlah alam yang canggih ini, yang dengan isinya manusia, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, jadi dengan sendiri. Tak masuk akal. Ya. Kalau kita balik ke rumah, nak masuk, nak buka pintu, nak buka grill tu, tengok ada bungkusan.
angkat-angkat tu kurang panas. Wih, ini makanan ni. Tah mi Jawa ke, bakso ke apa? Adakah kita boleh kata, oh, ni makanan ni dia terjadi sendiri, terdatang sendiri, tak ada siapa pun bawa? Mana? Tak betul lah. Akal tak akan terima. Akal kata, mana boleh macam tu? Akal kata, mesti ada yang mengantar. Kita orang tak order pun. Mana ada kita orang order? Aku menunggu jiran bagi ke apa ke? Ataupun ada anak daripada jauh, dia order, dia letakkan alamat rumah itu. Ada juga, saya pun pernah dapat itu. Adik saya order makanan, order nasi Arab ke apa daripada Kuala Lumpur, dibawa oleh inilah yang mengantar-ngantar makanan tu, panas lagi. Tak, kalau bila dia letak kat depan rumah tu kita, ini dia terjadi sendiri ni, dia datang sendiri. Dia tak boleh macam tu. Jadi alam yang sangat canggih ini dia tak akan berlaku sendiri, ada sendiri, dia tak. Dia mesti ada kuasa yang maha kuasa, maha alim, maha mengetahui yang menjadikannya. Payah ke macam tu? Tak payahlah. Yang saya pernah cerita, satu orang Badui ditanya, awak percaya ke ada Tuhan, ada Allah? Percaya? Dia bukan sekolah, tak sekolah. Sekolah kebangsaan pun tidak, sekolah pondok pun tidak, duduk di padang pasir itu dengan kambingnya, dengan untanya. Baik, kalau kamu percaya, apa tanda-tanda Tuhan itu ada? Dia kata apa? Al-ba'ratu yadullu 'alal ba'iri wal atharu yadullu 'alal masiri. Dia jawab tu tepat dan kuat sekadar ilmu yang ada pada dia. Tapi memang itulah jawapannya yang cukup padu, tak dapat dipertikaikan. Apa dia? Dia kata adanya tahi unta menunjukkan adanya unta. Adanya kesan tapak kaki orang berjalan menunjukkan tadi ada orang jalan. Atau semalam ke ada orang jalan kat sini, nampak jalur. Walaupun sangat sederhana sekali jawapannya, namun jawapan itu sangat tepat dan tak dapat dipertikaikan. Mana ada tai unta belonggok aja ke situ, tapi unta tak ada. Unta tak ada. Memang tak ada unta. Tak ada unta datang sini ya. Mana boleh. Ya. Macam tu juga adanya alam yang begitu. Itu tai unta aja. Kalau alam ini yang canggih ini, mustahil dia berlaku dengan sendirinya tanpanya. Adalah apakah yang kata teori Darwin, bukan teori pun, orang kata bukan teori pun, hipotesa saja, waham-waham yang kata manusia ni asalnya jadi daripada beruk, apa tu binatang besar tu, banyak gurka ke apa ke, lotong ni. Dia kata macam mana alam ini dulu kosong, manusia tak ada, yang ada air. Dalam air itu ada rumpai. Kira-kira ini tak berapa tepatlah saya cerita ini. Saya ingat lupa, dulu saya ada membaca. Rumpai itu ada yang ditolak ombak naik atas pantai. Lama-lama rumpai itu tumbuh kaki. Jadilah dia macam mengkarung, cicak, apa-apa. Lepas tu dia berevolusi sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, dia besar. Jadi macam gajah. Gajah prasejarah yang besar, dia punya gading yang besar. Ni tanduk apa, gading dia, belalai dia.
Ada yang besar lagi, apa tu yang makan orang tu? Dinosaur. Lepas tu dia berkelahi, lama-lama pupus. Tinggal yang kecil je lagi. Gajah pun tinggal yang gajah kecil yang macam ada sekarang. Lepas tu ada monyet. Monyet itu pula dia berevolusi lagi, lama-lama bertukar. Dia upgrade. Jadi manusia. Kawan-kawan Darwin pun lawan dia, tak masuk akal lah kamu ni. Mana boleh jadi. Baiklah, sekarang ni adakah lagi monyet jadi orang? Tak usah jadi orang sepenuhnya, jadi orang sekerat pun jadilah. Tak ada, monyet tetaplah monyet. Rumpai tetaplah rumpai, dia tak akan jadi ular, jadi lipan, jadi mengkarung, jadi apa lah. Tak masuk akal. Jadi itulah kita kembali kepada ilmu tauhid, termasuklah ilmu sifat 20 ya. Orang tu tadi cakap al-ba'ratu yadullu 'alal ba'iri. Tahi unta menunjukkan adanya unta. Kalau tak tadi pun ke semalam ke apa tu 2-3 hari yang lalu ke ada di situ. Tentu ada. Dia tak akan pasir berevolusi, sel-selnya berkumpul-kumpul jadi tai unta. Tak munasabah, tak masuk akal. Ini yang dikatakan hukum akal. Akal tidak dapat terima, mustahil. Akal tidak dapat terima pendapat itu. Yang akal dapat terima, kewujudan makhluk ini ada kuasa yang maha segala-galanya, maha pandai, maha mengetahui, iaitu Allah. Mana ustaz tahu kuasa itu Allah? Iyalah, kuasa itu Allah, Nabi yang bagi tahu. Manusia ini diutuskan Nabi untuk memberitahu ada batas-batas fikiran yang tak boleh melangkau ke sebelah sana. Siapa dia yang bagi tahu? Ya, Nabi. Nabi mana dapat? Wahyu daripada Allah. Gitu. Jadi kuasa yang hebat itu ialah Allah. Kalau tak mau beriman dan percaya kepada Nabi, maka tidak sampai kepada hakikat. Tak sampai. Orang-orang yang berotak besar, istilahnya orang sebut berotak besar, berminda besar, macam Socrates, Plato itu, dia tak sampai nak memikirkan adanya Tuhan, sebab dia tidak menerima ajaran daripada Nabi. Jenuh mikir apa jadi tuan? Jadi mereng. Akhirnya minum racun. Tak dapat fikir, tak dapat ambil racun, minum, mati. Tak payah. Selangkah lagi kamu, iaitu percaya kepada Nabi yang membawa agama. Setiap umat itu Allah Ta'ala utuskan Nabi, tapi Nabi Muhammad ini Nabi yang akhir ya. Wajib menurut akal kerana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, bukan kerana alasan dan bukan kerana sebab akibat. Dia ni sel berlonggok-longgok, akibatnya jadi tai unta. Tak adalah, tak betul. Allah itu disebut sebagai wajibul wujud, wujud yang sebenar. Kita ni wujud tak? Wujud. Tapi sebenar tak? Tidak. Sementara aja. Sampai masanya biasalah. Geng-geng saya yang mazhab kursi ini pun barangkali kursi-kursinya dah orangnya makin berkurang, tinggal kursinya aja lagi.
Orangnya dah pergi dulu. Yang lain-lain ni menunggu giliran. Ya, mudah-mudahan sempat dapat Ramadan. Ya Allah. Di surau kami tu banyak juga ini yang wheelchair tu. Mana datangnya? Diwakafkan, mak bapaknya dah meninggal, wheelchairnya tu diletak kat surau. Kenapa tak diletak rumah lah? Rumah sempit lah. Letak kat surau. Maknanya lepas ni siapa nak guna, pakailah. Sementara kamu boleh guna lagi, nanti bila kamu meninggal, hantar balik ke surau. Ya. Allah itu wajibul wujud, wujud yang sebenar. Makhluk manusia wujud yang sementara dan pinjaman. Akal, nyawanya, akalnya, penglihatannya, pendengarannya, napasnya pinjam daripada Allah SWT. Allah Ta'ala izinkan, boleh jalan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, stop, dah tak boleh. Itu bukan wajibul wujud, ya. Bukan wajibul wujud, tapi itu wujud yang sementara, yang pinjam saja. Dalam arti akal tidak dapat menggambarkan tidak adanya Allah dalam kondisi apapun. Macam mana pun suasananya, keadaannya, akal tak boleh terima. Kau buat loya buruk macam mana pun, kau fikir macam mana pun, tak boleh cakap Tuhan tidak ada. Kena cakap Tuhan memang ada, dan ada buktinya jelas. Itu belum menengok ayat Al-Quran lagi. Betul, baru berfikir secara akal. Boleh ke berfikir secara akal saja? Tak boleh. Sementara bolehlah. Kendak juga kepada wahyu Al-Quran, kepada bimbingan para nabi. Apa tu dalam Quran? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an'budullah. Kami utuskan kepada setiap umat itu rasul yang kerjanya memberitahu dan mengajarkan hendaklah kamu menyembah Allah. Kalau tak ada rasul, tak tahu, tertutup terus, tak boleh pergi ke sebelah sana. Akal kita mikir tak mampu, maksudnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah itu Tuhan yang kita iktiraf, yang kita syahadatkan itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, maha bijaksana, maha bijaksana dan bijak sini. Yang kita bijaksana aja, sini tak bijak. Nah, Allah Ta'ala ni bijak di mana-mana pun. Semuanya kena. Tuan biasa beli mangga, kulitnya nampak licin elok. Lagi mangga yang wangi-wangi tu apa namanya? Macang ke apa ke? Wangi itu wangi. Kupas-kupas ada ulat. Ini bukan nak cerita bab tu, nak cerita nanti kemuncaknya cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana datangnya ulat itu? Ulat itu ada satu jenis lalat yang dia dah henjek telur dia masa mangga itu muda lagi. Dan ibunya ni, ibu lalat-lalat ni tadi, dia pandai ilmu congak, dia pandai kalkulat. Dia sama-sama, kalau aku injek sekarang telur aku ini, sekian-sekian hari lagi dia akan menetas. Ketika dia menetas, mangga ini sudah mula tua dan dah mula boleh dimakan.
Jadi anak yang menetas ni nanti sudah mula boleh makan mangga yang dah mula masak itu tadi. Makan, jatuh ataupun jatuh sendiri. Mangga masak ni tadi jatuh sendiri. Ketika itu ulat yang dia telur yang dia injek ke dalam mangga itu tadi dah jadi ulat dan dah jadi kumbang. Belah-belah pop terbang kumbang. Ketika itu dah kira-kira stok makanannya dah habis kat situ. Jadi siapa yang mengajarkan ibu ni lalat itu tadi buat benda macam tu? Dia ada sekolah ke? Dia ada belajar ilmu apa kami dulu sebut ilmu kejadian. Dulu masuk sekolah ilmu kejadian biologi. Dia ada belajar apa ke? Mana ada. Dia pandai congak ke? Tak ada. Tapi tepat dia punya ilmu itu. Injek telur, nanti telur tu menetas sendiri. Dia tak pakai ditekup, diram macam tu. Dan selepas itu dia dah ada makanan di dalam tu. Selepas dan kira-kira bila makanan itu sudah habis, nanti dia sudah boleh terbang mencari makanan sendiri. Dan dia pun akan buat macam mak dia, injek. Siapa yang punya kuasa itu? Jawapannya Allah. Siapa yang punya kuasa? Ya Allah. Ada satu lagi, saya terbaca dalam kitab Ma'allah. Ada satu, biasa tadi, tapi ini rumah di bandar ni bersih-bersih. Di rumah kita, di celah-celah tu, dekat corner, kat apa tu, ada binatang bersarang. Namanya angkut-angkut, kami sebut angkut-angkut. Kerjanya mengangkut tanah, dia buat sarang. Buat sarang di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
apa tadi cerita mengenai binatang angkut-angkut yang buat sarang dekat dinding rumah. Dekat penjuru-penjuru mana dia buat sarang. Apa kaitannya dengan sifat wujud Allah Ta'ala ni? Begini, binatang itu dia macam cerdik lah. Dia ada buat sarang daripada tanah. Dia angkut sikit lah kan. Itu adalah besar ibu jari ini dia punya sarang tu. Dan berkerongkong macam keras. Apa dia buat dengan sarang itu? Dengan sarang itu dia meletakkan telur dia. Apa lagi selain daripada telur? Rupa-rupanya dia meletakkan telur dan makanan. Ada serangga lain yang dia bunuh, masuk dalam tu dia tekuk. Macam dalam peti ais lah. Buat apa? Nanti telur yang ada di dalam sarang itu akan menetas, dan bila dia menetas, dia akan makan binatang yang maknya taruh dekat situ tadi, maknya bekalkan. Dia makan. Sementara dia nak kuat. Bila dia dah kuat, dia boleh memecahkan sarang itu, dia pun keluar dan terbang. Masya Allah. Ya. Ini macam telur ayam jugalah, sampai masanya dia dah boleh. Telur ayam tu bukan kita pergi ketuk-ketuk tu bagi dia keluar dah. Dia sampai masanya dia tolak hanya dekat, dia pecah. Siapa yang suruh dia buat macam tu? Yang pertamanya, ilmu mak itu, dia punya congaknya itu, dengan meletakkan, menyimpan makanan dalam kerongkong itu tadi, siapa yang bagi tahu kat dia? Dia bukan sekolah. Jawapannya Allah. Nah, dia tak sekolah. Allah yang bagi tahu, kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau buat macam ni. Sudah. Lepas tu yang ulat tu tadi, yang di dalam tu, siapa yang bagi tahu? Dia juga Allah jugalah yang bagi, dan Allah bagi jalan supaya dia, kau boleh keluar daripada kerongkong ini dan kau boleh hidup dengan serangga-serangga yang lain. Siapa yang itu? Allah. Jadi contoh-contoh yang macam ini bukanlah contoh-contoh yang contoh kampungan lah. Tidak. Dalam Quran kan ada. Allah tidak malu buat contoh nyamuk. Allah tak malu buat contoh lalat. Kan ada dalam Quran tu ba'udatan fama fawqa. Itu ada cerita mengenai lalat. Lalat itu, ini nak mengatakan berhala dan patung itu tidak ada kuasa apa-apa. Jika lalat hinggap di muka berhala atau muka patung tu, dia tak boleh nak buat apa. Tak usahkan nak tepuk, nak menggeleng kepala pun dia tak mampu. Patung. Weh, kalau patung tu boleh geleng kepala, wah, mahal itu tu. Ni patung yang mahal kali, mana boleh, takkan boleh. Dia tak bernyawa, ya. Baik, penutupnya, kesimpulannya bahawa Allah itu ada dan wujud, dan dia itu wajibul wujud, wujud yang sebenar. Dia bukan wujud pinjam-pinjam macam kita, dan dia mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan mustahil, dan amat mustahil kalau kita menafikan. Sebab bila kita sebut sifat wujud, lawannya adam. Wujud lawannya adam. Apa arti adam? Adam artinya tiada.
sangat mustahil, akal tidak dapat terima kalau dikatakan Tuhan tidak ada. Bahkan ada orang beritahu, dia buat kajian lah, dia kata hatta orang yang duduk dalam hutan jauh daripada manusia, dalam akal dia masih lagi ada berfikir bahawa Tuhan itu ada. Cuma dia tak tahu apa-apa, dia mereka-reka lah. Dia mereka-reka macam mana dia buat kayu ke apa ke, pasal dia sembah, dia buat batu dia sembah. Maknanya secara naluri, apakah semula jadi, akal itu menyatakan bahawa memang Tuhan ada. Tapi apa lagi, dia perlu kepada dakwah, perlu kepada ajaran daripada Nabi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kalau ada sekali lagi itu kita bincang sifat qidam, iaitu sifat qidam. Allah Ta'ala wajib bersifat qidam, artinya Allah tidak dimulai dengan ketiadaan. Mana ada, memang ada orang nak cakap, dia kata mula-mula Allah tak ada, lepas tu ada. Baik, sebelum Allah ada, alam ini siapa yang buat? Siapa yang kuasanya? Itu maknanya kat situ dah tak boleh jawab, ya. Begitulah. Boleh buku ini boleh didapati dalam di Shopee, ada jual tak berapa, RM20 ke, boleh, dan dibaca sendiri pun boleh. Baca sendiri, mana yang tak faham boleh tanya ustaz-ustaz, tanya imam kita ni pun dah hebat dah. Imam tanya imam, dia boleh menerangkan. Dan kita jangan terpengaruh kepada orang-orang yang mengejek-ngejek. Kata pengajian sifat 20 ini sangat susah dan tak masuk akal. Tuhan mula-mula ada, lepas tu lawan-lawan jadi tiada. Tuhan mula-mula mendengar, lawan-lawan jadi pekak. Ini sebenarnya kenyataan yang tidak berniat baik. Kadang-kadang di dalam YouTube itu ada ilmu-ilmu yang bagus. Ada orang tolong jawabkan. Engkau kata sifat 20 ni susah. Tu orang tua tu boleh sebut. Lancar lagi. Lepas tu ada orang marah, dia diharamkan tak boleh ceramah di Selangor. Kata, apa salahnya saya? Apa salah saya? Saya hanya mengatakan yang benar. Saya hanya mengatakan apa yang Nabi tak buat, jangan buat. Apa yang Nabi buat, buat. Tak ada orang tolong jawab. Tak macam tu. Kalau Nabi tak buat, apa kita tak boleh buat? Tak betul macam tu. Yang betulnya, kalau Nabi larang, jangan buat. Nabi suruh, buat. Kalau kata, apa yang Nabi tak buat, jangan buat. Kalau begitu, azan tak bolehlah 2 kali hari Jumaat. Masa Nabi dulu azan sekali aja. Ya. Kalau begitu, sembahyang tarawih yang 20 rakaat itu tak boleh buatlah. Itu dibuat pada zaman Umar. Nabi tak buat, jangan buat. Tak begitu. Nabi tak buat, tapi Nabi izinkan tak buat. Ada tak sumber-sumbernya yang mengatakan ini boleh, masih ada kelonggaran. Macam sahabat Nabi yang dia sami Allahu liman hamidah, yang dengar tadi Pak Siap, sami Allahu liman hamidah, apa dia lepas tu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, hamdan katsiran, apa saya pun tak ingat. Nabi sembahyang jemaah dengan dia orang, lepas tu dengar sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran, dan lagi-lagilah. Lepas sembahyang Nabi tanya, siapa tadi yang sebut hamdan katsiran tu?
Tak berani nak jawab. Pasal ada tak saya ya Rasulullah, ingat takut betul ni. Kalau ikut kaedah yang kata apa yang Nabi tak buat jangan buat. Rupanya Rasulullah kata, aku tengok malaikat berebut-rebut nak menulis pahalanya. Maknanya walaupun Nabi tak ajarkan, tapi perkara itu masih di dalam skop yang boleh, yang dibenarkan. Ya, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dapat bertemu sekali lagi bulan Syaban ke, atau saya dah tengok ada tadi ada bulan berapa hari bulan ke. Dan mudah-mudahan lepas itu kita dapat tarawih bersama di sini. Tak PKP lagi, tapi nampaknya macam boleh juga ke. Hari ini dah 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana wa arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.